أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam-imam, bilal-bilal, siap-siap tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi di dalam majlis yang mulia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman-taman syurga. Sesiapa yang berada di majlis ilmu, mereka seumpama berada di taman-taman syurga. Pada kali ini kita ingin membicarakan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil bulan Maulid Rasul, bulan lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya seluruh dunia bila sampai saja 12 Rabiul Awal, seluruh dunia akan menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan mereka menyambut hari kelahiran Nabi? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyegarkan semula norma-norma, nilai-nilai nabawi yang ada dalam hidup ataupun dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelum lahirnya, setelah lahirnya, kemudian setelah dilantik jadi Rasul, dan seterusnya berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah dan akhirnya wafat, meninggal dunia. Segala-galanya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa pendapat atau beberapa hadis yang menyatakan apa? Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sebenarnya semua nabi-nabi ataupun semua umat manusia ni Allah lantik Nabi lantik nabi-nabi, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketua kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan sebagai rahmah kepada seluruh alam. Maknanya sesiapa yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, nescaya mereka mendapat rahmah daripada Allah. Tetapi kalau mereka tidak mengikutinya, akan datanglah bala, bencana, ujian seperti mana yang kita dengar baru lagi di Indonesia ada 100 lebih terkorban nyawa di dalam studio. Kenapa berlaku demikian? Kerana mereka sudah tidak mengikut panduan yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka sampai tahap terkorban kerana menyaksikan satu perlawanan bola yang akhirnya berlaku pergaduhan kerana tidak puas hati. Datang pula pihak berkuasa, dilemparkan pula
gas pemedih mata tak. Pintu pula satu. Ini tuan-tuan, gejala-gejala yang berlaku. Kita sedih dengan keadaan di Palestin kerana ditembak ataupun dipukul oleh Israel, matilah 20 orang, 30 orang. Rupa-rupanya kita sekali mati 100 lebih, tuan-tuan. Tidak ada kaitan dengan perjuangan agama, tapi mereka mengadakan ataupun menyaksikan perlawanan sehingga akhirnya terkorban dah hampir 100 lebih. Ini. Begitu juga dalam surah yang lain dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Taala menyatakan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwatun hasanah, ikutan yang paling baik. Artinya apa saja tindak tanduk kita di dunia ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang susah, Nabi pernah yatim piatu. Kita orang berniaga, Nabi pernah berniaga. Kita orang berperang, tak perang pun kita tengok kapal terbang je. Nabi terlibat dalam peperangan. Kita berkeluarga, Nabi kita juga berkeluarga. Semuanya ada dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bidang ternakan. Bidang ternakan satu bidang yang popular di kalangan nabi-nabi, antaranya datuk kita lah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dalam selawat kita tahiyat akhir dia panggil selawat Ibrahim, mesti ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa sebut Nabi Ibrahim? Rupanya daripada Nabi Ibrahim lah lahirnya zuriat termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Sebab itu dicatat dalam tahiyat tu ada nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara Nabi yang paling banyak membuat ternakan. Allah Ta'ala anugerahkan dia menjadi pengembala kambing. Kambing yang biri-biri kibah yang banyak. Seperti bukit-bukit dan pulau-pulau. Dia punya banyaknya. Ternakan dia. Cemburu golongan-golongan para malaikat. Turun dia menyamar macam manusia. Wahai Ibrahim, boleh aku minta engkau punya kambing? Ambil lah. Aku bukan aku punya, aku hanya menunaikan amanah saja. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya Ismail. Tetapi Allah Ta'ala gantikan juga dengan kibas. Itu makna sinonimnya. Kehidupan kita ni dalam bidang ternakan. Tapi sayang kita di negara kita ni ternakan tak cukup. Bila sampai saja bulan Ramadan, hari-hari Idul Adha, tak cukup dah nak korban. Yang paling sedih sekali, ada pula lembu-lembu kita dicuri oleh orang. Terkorbanlah kita. Kita dah kumpul-kumpul transit kandang kita. Tengok esok orang lain yang iring lembu kita ke tempat yang lain. Ini yang kadang-kadang ada sahabat-sahabat takut dia nak ternak binatang, takut curi orang. Nak buat pertanian takut datang Mr. B. Dah apa yang berani ni semua takut lagi. Nak berniaga ada scammer, kacau. Nak simpan bank, orang letakkan mesin ATM, rabai. Letak dalam kotak makan di anai-anai. Ini tuan-tuan, contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala-galanya ada pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kita ni melahirkan pemimpin-pemimpin dunia yang mantap. Daripada didikan Nabi, melahirkan para pemimpin dunia yang mantap. Kita nak pemimpin yang mantap lah, bukan pemimpin yang masalah. Hari ni tuan-tuan dengar banyak berlaku kekecohan di dunia ni kerana ada masalah lah. Tetapi kalau kita ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi, akan melahirkan golongan-golongan yang mantap. Antaranya golongan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana seorang ahli korporat
Walaupun dia diberikan kekayaan, tetapi dia sanggup berkorban untuk memperjuangkan harta benda dia demi untuk memtabatkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia sanggup berkorban apa saja. Bila sampai saja masa untuk berjihad di jalan Allah, Nabi offer Abu Bakar serahkan semua harta dia. Bila tanya Abu Bakar apa yang tinggal, Abu Bakar kata Allah dan Rasul. Ini di zaman dulu, zaman kita. Jangan main tuan-tuan, kita serah semua kan, kita jalan kaki ya. Apa haji tu jalan kaki? Dia kata dia sedekah belaka harta dia. Rumah-rumah dia bagi, kereta-kereta. Kita jangan sampai gitu dah. Kita bagilah sekadar yang lebihan ataupun yang ada hak yang kita boleh beri. Begitu juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang disebut amanah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar. Umar pula orang yang amanah. Seorang penggembala kambing di padang pasir dengan ganas, dengan rupa yang ganas dan kasar, tetapi bila masuk agama Islam, dia seorang yang bertakwa dan sangat amanah dalam menunaikan tugasnya. Ini tuan-tuan, bukan setakat amanah saja. Di siang hari dia menjalankan tugas negara, malam hari dia menyamar macam manusia. Dia ronda dalam masyarakat, dia tengok siapa dia yang susah, siapa dia yang senang. Yang senang tak ada masalah lah, yang susah macam kita dengar sehari dua ni berita Presiden Indonesia Joko, dia ketuk rumah orang kampung. Tengok Presiden bantuan bagi. Itu maknanya dia mengikut cara-cara yang ditunjukkan oleh Khulafa' Rasyidin dahulu. Umar, sebab itu dia dipanggil seorang yang amanah. Ditanya dia punya menteri bahagian jalan raya, mungkin agak macam mana dia kata perjalanan jalan untuk kambing-kambing dan lembu-lembu. Kata wakil dia kata semua tempat perjalanan binatang-binatang ternakan semuanya okey. Dia bimbang takut kambing dan lembu terseliuh kerana jalan tak elok. Masya-Allah tuan-tuan. Nak dibandingkan kita hari ni, takut kita. Tadi baru dengar berita kemalangan lori LPT ni, takut tuan-tuan. Kemalangan sampai putus-putus badan dia. Orang bawa laju pula. Tapi bila laju tak dapat dikawal. Itu di kawasan Lebuh Raya. Di kawasan bandar pula, kita sangkut saja tengah jalan. Jam. Bila hujan lebat sikit, air bertakung. Di bandar Kuala Lumpur kita banjir kilat saja. Ini maknanya tidak sama dengan pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat amanah. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan, seorang yang bijak, seorang yang menyampaikan dakwah, tabligh. Sehingga Al-Quran ditulis hari ini ialah untuk mengingatkan kita. Kerana kalau tak ditulis Al-Quran pada masa Uthman bin Affan, nescaya kita nak ngapal Quran payah. Nak baca Quran payah dah. Tapi kadang-kadang orang kata bidah dah. Bidah ni memanglah. Bidah ni dipanggil benda yang tak ada zaman Nabi. Ni kita baca Quran ni dipanggil di antara benda bidah, tapi bidah yang wajib. Maknanya kalau Khalifah Osman tak suruh tulis, nescaya kita nak baca kat mana? Di zaman Nabi semua hafal belaka tu tak? Turun saja ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus hafal. Kita bolehlah hafal sikit-sikit, tapi dah banyak-banyak berkumpul, susah pula nak hafal. Tapi alhamdulillah, bila tengok pihak berwajib bina Mahat Tahfiz, saya jumpa satu pelajar Mahat Tahfiz Negeri Pahang ni, Kuala Lumpur tu. Kebetulan anak pada kawan. Tanya, belajar mana Mahat Tahfiz? Berapa juzuk dah? Dah tamat dah tuan-tuan. Masya-Allah dah. Budak muda lagi, rasanya baru tingkatan 3 tingkatan 4 dah tamat dah. Bayangkan macam mana
Andainya mak ayah dia tak, rupanya dengar cerita ayah dia masa kecil-kecil memang garang. Tak, bila garang ni rupanya adalah kesan dia. Ni zaman sekarang ni kita kadang-kadang berlembut sangat, bila berlembut sangat beratlah anak kita. Tak, itu maknanya kesan orang dulu garang-garang ni tuan, ada kesan. Guru garang, mak ayah garang. Tapi kalau banyak sangat main diplomasi, psikologi, habis. Tak. Itu maknanya Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga yang lahir daripada pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang juga menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil orang yang bijak, orang yang cerdik. Ini lahir daripada pendidikan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah. Sebab itu pada tahun ini 2022 1444 Hijriah kita menyambut hari kelahiran Nabi ataupun hari Maulid Nabi. Memang agak hebatlah. Saya pun baru-baru ni pergi terlibat mesyuarat sambutan hari kelahiran Nabi. 2 tahun kita tak boleh nak beragak, tak boleh nak berselawat dengan baik, beramai-ramai. Tetapi 2022 kita dah open dah. Corona ke koroni ke dah habis dah, semua dah hilang dah. Kalau ada tu bukan corona lah, dia punya apa, tempiah je. Maknanya musim dia nak beredar daripada dunia ni. Kesan daripada doa kita hari-hari untuk imam, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayul asqam. Akhirnya alhamdulillah corona dah tak ada. Kalau tidak lu bapak takutnya gitu tak. Kena pakai penutup mulut tak pakai kena samai, kena tulis nama. Tak, sembahyang berjarak sebab corona datang. Rupanya lepas kena vaksin masing-masing sakit lagi. Sebahagian lah tak. Itu kena badan tak kuat, mereka pula datang penyakit-penyakit lain. Muslimin muslimat rahmati Allah. Sebab itu pada hari ini saya tengok dia punya bina-bina sambutan Maulid Nabi ni banyak tulis keluarga Malaysia pemangking kepada kemakmuran. Masya-Allah dah. Sempena dengan Perdana Menteri kita lancar. Sempena dia kempen keluarga lah. Keluarga kita, keluarga Malaysia pemangking kemakmuran. Ini datang saja Nabi, bukan setakat rahmatan lil alamin, segala-galanya, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik. Bila kita berpandukan kepada apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapat kemakmuran. Bukan setakat kemakmuran kita di dunia saja tuan-tuan, tetapi yang paling hebat sekali sampai ke alam akhirat sana. Kerana apa saja habuan kita di akhirat semuanya berpandukan kepada asas kita di dunia. Apa saja balasan di akhirat diambil kira dengan amalan kita di dunia. Jangan kata kita ni kosong atas dunia ni. Tuan-tuan datang ke masjidnya jangan kata kosong. Inilah yang akan menjadi penolong kita, pembantu kita, amal-amal kita yang kita bawa ke alam akhirat, yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita ni tujuannya tak lain tidak bukan ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah, negara akan jadi makmur. Bila makmur saja akan terdengar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya menurunkan berbagai-bagai rahmah kepada kita, terutamanya kepada negara-negara umat Islam di dunia. Tuan-tuan tengoklah dalam carta dunia ni, tengoklah negara-negara Islam, macam-macam hasil bumi. Kalau negara-negara seperti Teluk itu terkenal dengan negara minyak, Kuwait, UAE,
Emirat samalah. Arab Saudi itu memang negara terkenal dengan minyak. Cuba tengok Amerika, England, mana ada benda. Tetapi mereka monopoli kuasa dunia pula melalui penjajahan. Dan ini maknanya kita ni kalau kita gunakan hasil bumi kita dengan baik, sebenarnya kitalah yang akan memakmurkan dunia sampai akhirat. Apatah lagi yang terbaru kita dengar di Madinah, baru jumpa lombong emas baru. Maknanya kalau kita kaji-kaji orang Mekah Madinah ni, kita pergi umrah haji, dia tak ada ambil cukai dah. Dia semua sambut kita sebagai duyufur rahman, tetamu Allah. Sebab Allah beri anugerah banyak. Tapi sayang mereka kadang-kadang masih lagi tak cukup dengan anugerah-anugerah tu. Termasuklah tempat kita ni, anugerah Allah Ta'ala. Daripada dulu lagi tuan-tuan, zaman penjajah lagi, Portugisnya, Belandanya, Inggerisnya, Jepunnya, bukan datang saja, tapi hasil-hasil bumi kita ni banyak. Walaupun mereka ambil, tapi sampai sekarang tak habis kan? Masih boleh kita gunakan dengan baik. Apatah lagi kalau diuruskan dengan sejujur-jujurnya, dan saya semua kita semua orang-orang yang senang. Muslimin muslimat dimati Allah. Mengapa kita sambut Maulud Nabi? Itu satu pertanyaan. Kenapa sambut? Bukan setakat Maulud Nabi. Hari ini birthday kita pun semua sambut. Kalau dulu kita tak cara pun. Tapi zaman sekarang macam Allah, surprise lah, apalah, datanglah orang hantar bunga. Tapi ingat, walaupun sambut-sambut hari lahir, kena tahu sejarah Nabi. Nabi lahir 12 Rabiul Awal dan wafat pun 12 Rabiul Awal. Jangan kita seronok sangat. Hari lahir, hari mati pun Nabi sama. Kita pun mana tahu dah. Tak sambut-sambut hari lahir, tiba-tiba mati hari itu juga. Sebab tak ada orang yang tahu hari mati dia. Hari mati yang tahu hari lahir. Jadi mengapa kita sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana tak lain tak bukan kasih sayang kita kepada Nabi. Sayang dan kasihnya kita Nabi kerana banyak memberikan rahmah kepada kita sehingga menyelamatkan manusia daripada zaman kegelapan ke arah zaman kecemerlangan ataupun zaman cahaya agama. Daripada zaman jahiliyah, mereka membunuh anak perempuan, mereka membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Akhirnya mereka tinggalkan benda-benda yang mereka buat zaman jahiliyah. Kembali pula kepada zaman nurullah, cahaya Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kasih hasil kepada Nabi, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala beritahu, jika kamu kata Allah, wahai Muhammad dan seluruh umat manusia, tuhibbunallah, kamu cinta kepada Allah, mesti kena fattabi'uni, kena ikut apa yang aku bawa, kata Nabi. Bila ikut apa yang dia bawa oleh Nabi, nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kita dan akan ampunkan dosa-dosa kita. Sebab nak masuk ke syurga, tuan-tuan, memanglah kita perlu mengikut jalan-jalan yang Allah Ta'ala tentukan. Jalan ke syurga sudah ada jalan dia. Jalan ke neraka pun dah ada. Apa dia jalan ke syurga? Jalan ke syurga, jalan yang menuju ketakwaan kepada Allah, menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Manakala jalan ke neraka, jalan-jalan yang dilarang oleh Allah, tetapi manusia mengambilnya. Bila mengambil yang dilarang, meninggalkan disuruh, ini memang jelaslah, tak? Innal ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Ayat Quran surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannat. Orang yang beriman beramal soleh, mereka pula akan dimasukkan ke syurga. Itu janji-janji Allah. Walaupun memasuki syurga dan neraka itu harus bagi Allah, tetapi dalam ayat-ayat Quran Allah dah berjanji, siapa-siapa yang beriman dan beramal soleh, lahum jannat, mereka ni akan dimasukkan ke syurga. Kemudian bila lahir Nabi? Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu zaman dulu, kalender kita tak ada lagi. Kita menggunakan kalender Masihi. Maka Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kebetulan tahun itu tahun tentera bergajah datang menyerang Mekah. Dengkinya orang sebelah Sudan, sebelah di mana tu? Mereka ni dengki kepada Islam sebab negara mereka tak ada Kaabah. Orang ramai semua menuju Kaabah. Akhirnya Abraha dengan tenteranya datang bawa gajah untuk menyerang Mekah Al-Mukarramah. Dulu kan mana ada jet pejuang ni kata kebal pro pandu, mana ada. Yang paling kuat gajah lah. Dia gunakan gajah lah. Bergegar-gegar bumi Mekah datang gajah. Akhirnya Datuk Nabi Abdul Muttalib tinggal di Mekah. Dia kan di antara orang besar Mekah masa tu. Dia tak tahu nak jagalah macam mana. Tak ada orang nak melindungi. Dia serahkan kepada Allah Ta'ala saja Kaabah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala datangkan burung ababil. Itu turun surah Al-Kafirun, surah Al-Fil. Surah Al-Fil cerita tentang bergajah ni. Saya pernah sampai ke sana, orang tunjuk inilah kawasan bala. Rupanya tempat burung, tempat batu diturunkan kepada burung. Dengan burung tu, tempat tu katanya tak tumbuh pokok lah. Ini dahsyatnya tuan-tuan, bala Tuhan. Diturunkan satu surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah beritahu bagaimana Allah nak tunjukkan kepada kita kemusnahan tentera bergajah ni. Datang dengan gajah nak hancurkan Kaabah. Akhirnya Allah datangkan burung ababil. Burung ni pergi ke neraka, ambil batu kecil. Batu ni dilepaskan ke tentera-tentera bergajah. Maka tentera gajah tu jadi hancur. Faja'alahum kasfin makul. Mereka seperti daun-daun dia makan ulat, berlubang-lubang. Musnah tuan. Ini sejarah pada masa dahulu nak menghancurkan Kaabah. Sekarang pun kita dengar ada juga tentera kafir nak hantar jet katanya nak hancurkan Kaabah. Tapi walaupun nak hancurkan Kaabah, Allah Ta'ala yang akan lindungi. Sebab kita tengok hari ni benda-benda pelik tuan-tuan. Orang naik hantarkan satelit atas langit sana. Dia pancarkan ke kawasan Mekah Al-Mukarramah. Semua gelap tetapi Kaabah bercahaya. Ini orang naik ke atas dah. Kita setakat atas bumi saja dah. Rupanya berbagai-bagai benda-benda pelik tuan-tuan. Kadang-kadang ditunjukkan kepada sebahagian orang yang naik ke atas tu. Dulu orang kata Neil Armstrong, dulu orang kata Syekh Muzaffar Syukur, dengar macam-macam. Tapi mungkin benda tu berlaku. Sebab bila kita kata dengar azan, mungkin logik sebab azan ni mana ada berhenti tu lah. Dunia ni berpusing kan. Kuantan waktu dia maghrib dia 7:01 minit. Mungkin kemarin 7:03 minit. Sebelum tu 7:05 minit bersama-sama sampai Kuala Lumpur, Thailand, Burma. Itu umpamanya azan ni sentiasa dia diazankan bila sampai masa waktu dia. Sebab itu
azan ni bukan benda sembarangan tuan-tuan. Allah Ta'ala yang arahkan. Sebab itu bila azan saja itu tanda. Tanda waktu masuk dan tanda panggilan Allah. Dalam azan tu ada hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah diulang 2 kali tak? Maknanya mari sembahyang kata Allah. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita sembahyang? Kerana yang lain-lain semua dah disiapkan oleh Allah. Kita punya rezeki, kita punya kehidupan semua dah siap dah. Dia suruh kita jaga sembahyang je. Bila sembahyang kita jaga, yang lain tu akan diatur oleh Allah dengan izinnya melalui usaha kita lah. Jangan kata semua dapat laga, kita tak berusaha. Usaha Tuhan lah. Mesti kena bergerak dah. Walaupun ulat dalam batu pun boleh makan melalui usaha. Gerakan daripada kerengga, kemudian daripada katak sampai ke batu. Itu zaman Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana masyarakat Mekah semasa Nabi dibangkitkan? Kita tahu negara Mekah dulu hidup dalam zaman jahiliah. Mereka ni berbagai-bagai lah. Benda-benda yang diharam semua berlaku. Benda-benda maksiat apa saja, minum arak, berjudi, memuaskan hawa nafsu, ikut selera mereka. Tak ada orang yang halang. Yang paling sedih sekali ialah membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ini kepercayaan orang-orang jahiliah mengatakan bila lahir satu anak perempuan, bala akan turun. Tetapi bila lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dibangkit jadi Rasul, Nabi bela semua ni. Nabi bela semuanya, tak ada beza lelaki dengan perempuan. Tak. Apa dia dalam Al-Quran beritahu? Man amila salihah min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa kata Allah yang membuat amal yang baik, sama ada lelaki atau perempuan, dengan syarat mereka beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan anugerahkan kehidupan yang baik bagi mereka. Itu maknanya Allah Ta'ala nyatakan melalui Nabi, tak boleh kita membeza-bezakan. Sebenarnya itu zaman jahiliah, bunuh anak perempuan. Zaman sekarang lagi takut, tak kira anak perempuan, anak lelaki. Lagi dahsyat. Minta kita supaya berjaga-jaga. Begitu juga benda-benda kemungkaran berlaku berleluasa. Rosaknya akidah, rosaknya sosial dengan meminum benda-benda yang memabukkan, benda-benda riba dan sebagainya, penyelewengan, korupsi. Tetapi Nabi datang bela balik. Tapi sayang bila Nabi dah wafat, lama kelamaan benda itu datang balik. Ini yang menyedihkan kita. Kenapa datang balik? Kerana mereka meninggalkan peringatan yang diturunkan oleh Allah dan juga melalui Nabi di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis. Kemudian semasa Nabi remaja, Nabi remaja apa yang dia buat? Antaranya Nabi berniaga lah. Apa saudaranya? Ketika dia umur 6 tahun, ayah dia tiada, meninggal. 8 tahun, mak dia meninggal pula. Kemudian ni datuk dia pula meninggal. Akhirnya dipelihara oleh bapa saudaranya. Ketika datuk dia Abdul Muttalib sedang gering-gering, dia kumpulkan anak-anak dia. Mari semua anak-anak ni mesyuarat dah. Kawan ni nak tak lama dah gayanya dah. Ni cucu yang sayang, yang paling aku sayang ni Muhammad ni. Siapa nak jaga ni? Mesyuarat tu, ahli keluarga. Semua angkat tangan. Abu Lahab pun nak jaga dah. Abu Lahab nak jaga. Sayyidina Hamzah pun nak jaga. Ramai nak jaga dah. Akhirnya bila ramai nak jaga, datuk dia pun tanya cucu dia dah. Muhammad, datuk tak ada ni, datuk serah kau lah nak pilih siapa nak duduk ni. Ni Abu Lahab, Pak Tara Abu Lahab pun nak jaga juga ni. Abu Talib pun nak jaga. Sayyidina Hamzah pun nak jaga. Awak nak yang siapa? Nabi ni masa tu umur dalam 12 tahun. Bangun dia pergi ke sebelah Abu Talib, menunjukkan Nabi suka duduk dengan Abu Talib. Duduklah dia.
Itulah bapa saudara dia. Anak ramai, tapi walaupun anak ramai, dia sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi rajin. Ayangkan tulang. Tak. Bila sampai masa dia berniaga keluar negara, Nabi pun ikut sekali tak. Berniaga pula. Nabi ni berniaga jujur, amanah. Tak. Kemudian apa? Diplomasi berniaga kan. Orang berniaga ni mulut manis lah ibaratnya. Muka senyum. Ada orang berniaga muka bapak bengih je. Orang nak makan bu. Kita datang sekali taubat datang lah kedai ni. Tak. Tapi kadang-kadang datang juga. Teringat dia punya pelayan dia. La ilaha illallah dah. Kita nak order selagi. Nak selagi. Patutnya lagi baguslah. Dia marah kita nak selagi. Gabai sungguhlah. Nasib baik tempat tu kedai dia seorang saja. Itu maknanya tak pandai nak menguruskan. Sebab itu kita bagian perniagaan, berapa ramai orang tak boleh pergi kedai dia. Cara perniagaan kita, dia promosi dengan pelanggan tak. Ini tak macam marah pula kita. Sebab itu kita dengan orang belah selatan Tai, orang petani, memang kita tak lagi langsung lah tak. Dan mereka buka kedai, dia bawa dia punya pelayan-pelayan yang comel-comel tu, dia panggil kita abang pula, habislah kita tak. Itu maknanya selain daripada servis dia cepat. Kita order saja 5 minit sampai dah. Yang orang kita ni order, minta maaf cik, lambat sikit. Berapa? Sejam setengah siap. Lah. Letihlah kita menunggu dah. Rupanya tengok kat luar tu, nama kedai dia Sabar Menanti. Tak macam mana tak? Itu maknanya Nabi SAW nak pandai berniaga. Rupanya saya tengok dalam sejarah, Nabi ni memang keturunan Al-Kinanah. Kinanah ni satu perniagaan besar pada masa dahulu. Nabi Ibrahim, keturunan Nabi ni banyak perniagaan. Rupa-rupanya berniaga ni ekonominya besar. Dan 9/10 sumber ekonomi ni keuntungan berniaga Nabi sebut. Tapi sayang kita tak boleh pergi berniaga. Tengok dekat luar dah. Gedung-gedung besar dimiliki oleh Cik Alina. Kedai-kedai kain orang India. Kedai-kedai makan, kedai-kedai orang India. Terutamanya di mana-mana besar. Itu maknanya mereka yang kontrol supermarket besar-besar. Mana ada orang kita? Ada 2 dan sekali je. Tak. Tapi akhirnya tak ada lama kita ingatkan nak tolong bangsa kita. Ini tuan-tuan, tak, pengalaman ataupun sejarah berniaga kerana Nabi ada sebut at-tajir shadiq, peniaga yang jujur kata Nabi akan duduk bersama dengan aku di syurga nanti. Ini yang kita takut, berniaga sampai satu masa dia makan kawan. Niaga berkongsi dengan partner. Rupanya sampai maju sikit dia makan kawan. Sebab itu tuan-tuan, berniaga ni benda yang sangat besar, terutamanya bahagian ternakan, pertanian. Kita nak makan nasi, padi tak ada. Habis ya. Kita nak makan daging, hari raya korban, nak korban lembu tak ada. Ni tahun akan datang ni jangan main lah. Baru ni pun dah mula-mula dah. Sekarang datang ni orang korban, lembu tak ada. Ada seorang sahabat saya di Bentong, dia bagian mengagih lembu dia. Rupanya sampai Kuala Lumpur ni lembu dia. Tak. Dia letak kandang dia berapa puluh ekar tu. Ada satu keluarga India yang jaga. Bila azan asar je, lembu ni tahu balik. Dia dengar alunan azan, dia tahu balik. Itu tuan-tuan, binatang-binatang ternakan. Bila diternak, dia mengeluarkan hasil yang banyak. Ekonomi melalui pertanian, ternakan, Masya Allah. Terutamanya kambing. Orang nak akikah. Dan kambing pula makanan yang Nabi suka. Dulu kita sebut kambingnya takut lalu tak. Darah tinggi lah. Rupanya ditipu oleh media ni. Ataupun orang kata Yahudi. Dia sakat kita. Dia kata saya makan kambing bahaya. Rupanya kenapa Nabi suruh kambing? Rupanya kambing ni kalori dia rendah.
Lembu kalori tinggi, tapi walaupun kalori rendah, bila kita makan, badan kita dia kuat. Kena pula makan tu air kameh. Tu dia lah. Tak? Power tu kita. Kameh punya pukulan. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang Arab sebut kambing saja, kibas saja, itu jam. Doni dia bagi. Lahmu doni, daging kibas. Air kameh saja selesai. Kenapa? Kerana dia tahu memberi kekuatan kepada dia. Kita pula dengan kambing pula takut. Kemudian bila Nabi sampai umur 40 tahun, Nabi berkhalwat, bersunyi-sunyian. Apa maksudnya? Nabi dah tak tahan dengan masyarakat ni. Mereka teruknya, jahiliahnya, minum araknya, berjudinya, macam-macam. Jadi Nabi tak tahan. Nabi pergi ke satu tempat persembunyian, namanya Gua Hira. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tu nampak gua tu besar lah tepi tu. Kenapa Nabi berkhalwat di gua ni? Allah Ta'ala punya kuasa lah tuan-tuan. Dengan sebab suasana yang ada sekeliling, Nabi tak tahan. Bila umur sampai 40 tahun, dia pergi bersunyi-sunyian di tempat yang tak ada orang lah, untuk beribadat kepada Tuhan. Tengah-tengah dia beribadat, berzikir bagainya, datang malaikat Jibril menyamar. Tak tahulah menyamar ke tak. Datang Jibril, dia peluk Nabi kita Muhammad ni. Tak. Bila peluk Nabi, dia suruh baca Quran. Iqra ya Muhammad. Tak. Dia suruh baca. Nabi baca apa dia? Mana dia sekolah macam kita? Iqra ya Muhammad. Nabi kata, ma ana bi qari. Aku tak pandai baca, aku tak sekolah. Yang lepasnya. Tak. Dia peluk. Malaikat peluk. Katanya, ulama-ulama beritahu muka dan Nabi merah. Malaikat peluk. Kita kalau orang peluk pun kita lain macam. Ada orang gurau. Cubit ni, berapa kuat ni. Tak. Bergurau je, tapi dia geram. Ini malaikat peluk kan. Bila Nabi kata tak pandai baca, dia lepas. Mengah Nabi. Dia suruh baca. Nabi tak pandai. Dia peluk lagi sekali. Suruh baca lagi. Nabi masih jawab, ma ana bi qari. Aku tak pandai baca. Lepas lagi. Dan kali tiga dia peluk lagi suruh baca. Nabi kata aku tak pandai baca. Barulah Jibril tolong baca. Ayat tadi lah. Ayat yang mula-mula turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus Nabi boleh baca kan? Itu mula-mula ayat Quran turun. 5 aja ayat dia. Kenapa diturunkan sikit-sikit? Kata Allah Ta'ala melalui Nabi ialah untuk memudahkan umatnya menghafal. Sikit-sikit turun. Akhirnya dah turun semua, disusun pula oleh ahli-ahli tafsir. Sebab itu kita surah Baqarah, surah Al-Imran. Ini tuan-tuan. Semua itu dipanggil wahyu min Allah. Kalamullah. Wala taqulu alif lam mim harf. Jangan kamu kata Allah Ta'ala kepada Nabi, hadis Nabi ni, jangan kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tak. Bayangkan kita baca berapa huruf? Semuka, dua muka. Tak. Kita 8.5 habis ni. Lambat sikit. Ada benda nak rekam. Itu maknanya Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi bagaimana ayat Quran ini turun kepada Nabi berperingkat-peringkat. Kenapa tuan-tuan? Untuk memudahkan umatnya menghafal, untuk memudahkan hamba-hambanya faham. Selama berapa lama? 23 tahun. 23 tahun dah. 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ayat dia turun. 23 tahun. Tamat Quran, selesai agama, akhirnya ditinggalkan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ketika Nabi di padang Arafah haji terakhir turun ayat ni. Bila turun ayat ni beberapa sahabat menangis. Antaranya Sayyidina Umar. Tengok kenapa menangis Umar? Dia kata sebenarnya bila ayat ni beritahu tugas Nabi dah selesai, bermakna tak lama lagi Nabi akan meninggal. Tapi ayat ni belum ayat terakhir, ada ayat terakhir lagi. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat terakhir. Ini tuan-tuan, Allah Taala hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan atau menjadi contoh kepada kita untuk memberikan kepada kita ni kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu istimewa sangat Nabi ni. Kita pernah baca dulu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tengok dalam kitab dia, ya Allah, aku tengok dalam kitab aku ni ada satu umat yang berniat saja dapat pahala. Bila dia buat digandakan 70 sampai 100 kali ganda. Digandakan 10 sampai 70 kali ganda. Aku nak dia jadi umat ni nak jadi nabi umat ni ya Allah. Kata Allah tak boleh. Sebab engkau umat lain, itu umat lain. Kemudian Nabi Musa tengok pula, ya Allah aku tengok umat ni walaupun mereka umat terakhir tetapi hari kiamat mereka depan sekali. Dan Nabi yang mula-mula masuk surga ialah Nabi Muhammad dan umat dia. Walhal mereka umat terakhir. Aku nak jadi umat mereka ya Allah. Allah kata tak boleh. Sebab mereka umat yang terakhir. Engkau umat yang dahulu. Mereka tak lahir lagi. Jadi banyak yang Nabi Musa tanya. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, walaupun kau tak sempat dengan umat ini, tetapi aku berjanji kata Allah akan himpun kau bersama dengan mereka di syurga. Memanglah Nabi ya. Semua Nabi-Nabi kekasih Allah. Walaupun mereka ada masalah sikit-sikit, Allah ampunkan. Sebab itu hari kiamat nanti tuan-tuan, di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah doa dia. Rupanya nabi-nabi lain semua dah doa kepada kaum dia. Kebinasaan kaum dia. Nabi Nuh doa sebab apa? Kaum dia jahat sangat. Dia kata Nabi Nuh macam-macam. Nabi Nuh buat kapal, dia kata Nabi Nuh tak betul dah. Kemudian dia siap kapal, mereka buang najis pula atas kapal. Sebenarnya Nabi Nuh buat bahtera tu kerana Allah Ta'ala nak datangkan banjir besar. Macam kita ni bunyi banjir besar ni. Tapi kita dah standby lah. Standby pun maknanya kita tak tahu macam mana besarnya. Tapi zaman Nabi Nuh, besar dia bukan sembarangan besar. Seluruh dunia ni tenggelam kan. Anak dia bila Nabi Nuh kata ya bunayya irkib ma'ana, wahai anakku mari naik atas bahtera dengan aku ni. Anak dia kata tak naik. Tak apalah, aku naik atas bukit atas pokok. Rupanya bukit pokok semua tenggelam. Bukan 5 hari, 10 hari tu kan. 6 bulan tu kan. Ini maknanya bila 6 bulan tu barulah berlabuh, tersadar. Barulah tersadar ataupun landing lah bahtera dia. Masa itulah mereka kumpulkan makanan-makanan yang ada. Itulah buat bubur Asyura tu. Dan bahteranya masih ada tersadar di Bukit Arak di Turki. Sebab itu sekarang ramai orang melawat ke Turki. Katanya hari satu Ahad 2 penerbangan ke Turki. Rupanya Turki tempat cantik. Pemandangan dia, aura dia, orang dia pun cantik. Sebab orang dia Eropah dengan Arab dia gabung. Kita tak tahu dengan siapa bergabung, dia Arab dengan Eropah. Itu Turki. Bahtera Nabi Nuh tersadar di sana di Bukit Arak. Hari ini tuan-tuan, umat-umat dahulu semua dah berdoa kepada Nabi berdoa kepada umat dia. Nabi Muhammad tuan-tuan tak berdoa. Walaupun berdoa, dia minta Allah tolong. Ketika Nabi pergi ke
Ke mana? Taif. Orang Taif lontarkan dengan batu. Dah. Mengalir darah di buku lali Nabi katanya seperti penuh dalam kasut dia, banyak darah. Tapi Nabi datanglah malaikat minta izin dengan Nabi, ya Muhammad, aku ambil gunung Uhud ni, gunung ni aku hempak atas mereka ni. Marah malaikat nak selamatkan Nabi, tapi Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunkanlah umatku kerana mereka tak tahu. Nabi tak doa bala kepada umat dia sebab Nabi nak tolong. Rupa-rupanya doa Nabi ditolongnya masa bila? Di padang mahsyar nanti. Ketika berhimpun di padang mahsyar, semua makhluk ni manusialah, zaman Nabi Adam dan Muhammad berkumpul di padang mahsyar. Tidak berpakaian lagi, tak ada makan, tak ada minum, tak ada tidur. Berapa lama di padang mahsyar. Akhirnya mereka tak tahan dah tuan-tuan. Masing-masing berbincang-bincang, macam mana kita ni tak ada kesudahan. Jom kita jumpa Nabi, datuk kita Adam. Dulu macam mana nak jumpa, telefon tak ada, apa tak ada. Jalan kaki cari ni tuan-tuan. Nak jumpa Adam berapa lama. Bila jumpa Adam, wahai Adam, tolonglah settlekan segera perhimpunan kami di padang mahsyar ni, tak larat dah. Doakanlah supaya segerakan hari perbicaraan. Tak tahan. Adam kata minta maaf, dia tak boleh, dia malu dengan Tuhan. Kerana Allah Ta'ala larang makan buah khadi, tapi dia ambil juga melalui tipu daya iblis. Pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim pula. Berapa lama pula Nabi Ibrahim? Kita sini senang aja, tekan dalam FB, tulis nama Ibrahim, keluar lah. Ataupun cari dalam geruk-geruk, jumpa. Mana ada? Cari pula tuan pusing-pusing, jumpalah Nabi Ibrahim. Berapa lama jumpa? Cepatlah Ibrahim, tolong doa. Ibrahim pun beritahu, aku pun tak boleh doa kan. Sebab aku pun malu kepada Allah kerana aku menipu umat aku. Ketika aku belasahkan patung-patung yang mereka sembah, mereka tanya aku, siapa yang belasah? Kata Ibrahim, kenapa tanya saya? Tanyalah patung yang besar tu. Nabi Ibrahim malu. Pergi cari Nabi lain. Cari pula. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku malu juga wahai manusia, sebab aku dulu pernah penampar satu kawan aku mati. Degil sangat, dia kata aku tak tahu, tampar. Akhirnya last kali jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi angkat tangan, doa. Inilah doa syafaat pertolongan Nabi kepada umat manusia. Tolong dalam keadaan di padang mahsyar. Terus hari pembicaraan bermula. Ini tuan-tuan, istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dicipta langit dan bumi, nama Nabi dah ada dah. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Tak ada Allah Isa, Allah Musa. Allah Muhammad. Belum ada langit dan bumi, nama Nabi dah ada. Maka kita hari ini bertuah, walaupun tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita automatik menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat berpegang dengan pusaka yang ditinggalkan kepada kita, Al-Quran dan juga As-Sunnah yang kita sering baca, sering dengar, menjadi panduan kepada kita. Kerana Nabi dah pesan, siapa-siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Dan bila tak sesat, maka kita akan mendapat redha Allah. Dan di akhirat nanti, orang yang mula-mula masuk syurga ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat dia. Maknanya bayangkan, kita terakhir tapi kita yang mula-mula sekali. Dengan syarat semasa kita hidup ni,
Mari sama-sama kita menghayati norma-norma kehidupan Nabi. Terutamanya tema yang mengatakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Dengan syarat kita menghayati balik segala isi parti yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan kali ini. Mudah-mudahan sempena dengan hari kelahiran dan bulan kelahiran Nabi, kita semua balik semula dah merenung segala bentuk-bentuk norma-norma kehidupan yang ditunjukkan kepada kita supaya kita menjadi golongan yang diredainya di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.